Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Jauh sikit. Okey. Alhamdulillah, kita akan melihat kepada perbincangan dalam kitab-kitab ataupun sumber utama di dalam hadis sahih, yang mana kita selesai berbincang dan juga meneliti bagaimana perkembangan latar belakang Al-Imam Al-Bukhari dan juga bagaimana Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu disusun. Dan kita akan melihat sedikit sebelum kita menyambung, daripada kita menyambung daripada hadis hasan, kita melihat sedikit tentang Al-Imam Muslim, Sahih Al-Imam Muslim sedikit, dan mungkin pada latar belakang Al-Imam Malik juga. Sahih Muslim, kalau pada muka surat 63 tu ada 5 rujukan hadis sahih. Yang pertama Muwatta, yang kedua Sahih Al-Bukhari, yang ketiga Sahih Muslim. Dan sekurang-kurangnya kalau kita akan lihat pada tiga watak dan tokoh, dan kita telah selesai daripada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim mempunyai sebuah kitab yang dianggap kitab yang kedua paling berautoriti dalam ahli sunnah. Ia dikenali dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim. Seperti mana Sahih Bukhari, kita akan tahu bahawa nama tersebut bukanlah nama asal daripada kitab Sahih Muslim. Sebaliknya adalah ringkasan kepada ataupun rumusan terhadap nama kitab itu. Maka Sahih Muslim, nama penuh dia adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min as-Sunani bi naqli al-'adli 'anil 'adli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu panjangnya dia punya nama penuh. Kalau Sahih Bukhari kita sebutkan adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sunanihi wa ayyami. Adapun kitab Sahih Muslim adalah dengan yang awalan dia adalah sama, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar minas sunani minas sunani binaqlil adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah nama penuh bagi Sahih Muslim, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang bersanad, As-Sahih yang bertaraf sahih, Al-Mukhtasar secara ringkas, minas sunani daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, binaqlil adli anil aqd adli, yang mana semuanya itu dinakalkan daripada orang yang adil, daripada adil, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah gambaran kepada
apa yang nanti akan digunakan oleh Al-Imam Muslim daripada penyusunan ataupun prinsip dia di dalam meletakkan hadis-hadis tersebut. Ia mestilah hadis dia adalah kitab itu akan dipenuhi dengan hadis yang bersanad. Dan kemudian ianya sanadnya adalah sahih. Dan ia tidak terlalu panjang, ia adalah briefly, secara ringkas daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi-perawinya adalah mereka yang menakalkan daripada satu kepada yang lain yang bersifat adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang gambaran kepada kitab sahih Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim, nama dia siapa? Ismul Musannif, nama penulis dia yang kita katakan Imam Muslim. Kalau kita sebut Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, itu bukan nama betul. Itu nama tempat yang mana dia dilahirkan dan dia dibesarkan dan dia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Adapun Al-Imam Muslim, nama dia memang Muslim. The first name dia adalah memang Muslim. Nama dia Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Abul Husain Al-Qushairi An-Naisaburi. Kampung dia adalah Naisabur. Jadi dia orang Naisabur, Naisaburi. Jadi nama dia Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Itu nama penuh dia. Dilahirkan di Madinah ataupun di bandar Naisabur pada tahun 206 Hijrah. Bila dinamakan Naisabur, sekarang Naisabur dalam negara apa? Dia adalah dalam kawasan Iran hari ini. Naisabur adalah kawasan negara Iran. Dalam daerah Razavi, Khurasan. Memang semua itu berada di Iran. Dan mereka di kawasan yang agak jauh lah daripada tanah Arab. Dia berada di dalam negara Iran. Dan itu adalah tokoh-tokoh besar Islam yang ada di sana. Naisabur juga ramai tokoh hadis yang berasal daripada sana. Bermaksud dia berasal daripada kawasan ketika itu tidaklah Iran, iaitu Parsi, maka dia bukan orang Arab. Surely dia bukan orang Arab. Pada tahun 206 Hijrah dia lahir di Naisabur pada tahun 206 Hijrah. Dan dia meninggal di tempat yang di bandar Naisabur, di perkampungan Nasr Abad, dan juga dalam daerah ataupun negeri Naisabur. Dalam negeri Naisabur, tempat yang sama, negeri yang sama, dia mati pada tahun bila? 261 Hijrah. Situ tulis apa? 261 Hijrah. Al-Imam Muslim meninggal 261 Hijrah. Adapun Al-Imam Al-Bukhari meninggal 256 Hijrah. Betul? Sebelum daripada 256 Hijrah. Bermaksud hanya sekitar 5 tahun selepas kewafatan Al-Imam Al-Bukhari, wafatlah Al-Imam Muslim. Dalam satu jangka masa yang tidak jauh. Lahir pada tahun 194, Al-Imam Al-Bukhari meninggal lahir 194, dan kemudian lahir 194 meninggal 256. Al-Imam Muslim lahir 206 dan kemudian meninggal pada 261. Wa Banu Qushair qabilah Arabiyah ma'rufah. Dan ada pun yang menyatakan bahawa dia daripada satu Bani Qushair, Bani Arabiyah, kabilah Arab yang dikenali. Namun dia membesar dan lahir bukan di kawasan negara Arab, dan dikenali juga bukan sebagai orang Arab di tempat itu, kerana dia di Parsi.
di Parsi. Kerana kita ketahui bahawa di zaman selepas daripada itu memang telah pun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang bukan sahaja di tanah Arab tetapi di luar daripada tanah Arab. Talab al-hadith saghiran, dia belajar ilmu hadis sejak kecil. Wa rahala ila al-Hijazi wal Syami wa Masri wal Iraqi, dia pergi berjalan ke negara Hijaz dan juga ke Syam, kemudian ke Mesir dan juga Iraq. Wa qadama Baghdad akthar min marrah fi talab al-hadith, dan dia sampai ke Baghdad tidak sekali, berkali-kali, lebih daripada sekali untuk belajar ilmu hadis. Wa tatalamadhu 'ala al-Bukhari wa masyayikhuhu wa ghairuhu, dan dia belajar al-Bukhari wa masyayikhihi, dan dia belajar daripada Bukhari dan juga para guru-guru masyayikh selain daripada al-Imam al-Bukhari. Akhtar sahihu min 300,000 hadith masmu'atan, dan dia ketika mana mengumpulkan hadis untuk diletakkan dalam Sahih Muslim, ia mengumpul daripada 300,000 hadis yang dia dengar. Maka dia ringkaskan daripada 300,000 hadis yang dia dengar. Yang itu disebutkan oleh Khatib Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala. Okey. Apakah martabat dia? Wa ahadus sahihain. Kitab Sahih Muslim adalah salah satu daripada dua kitab sahih yang diterima oleh umat. Wa yahtallu al-martabatu tsaniyatu fi as-sihhati ba'da Sahih al-Bukhari. Dan dia berada pada kedudukan yang kedua paling sahih selepas daripada Sahih al-Imam al-Bukhari. Okey. Tartibul kitab wa adad ahadithu. زود كتابه بمقدمته الضافية ورتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية ترتيبا دقيقا فاق صحيح البخاري، إلا أنه لم يضع عناوين الكتاب كما صنع البخاري، ولكن يدل صنيعه على أن ترتيب الكتاب على الموضوعات الفقهية كان مقصودا عنده. Okey. Dia letakkan pada mukaddimah kitab Sahih Muslim ini satu yang sangat penting kerana dianggap sebagai pemula, pencetus kepada ilmu hadis. Siapa buka tu dia akan tengok pada mukaddimah tu ada beberapa hadis yang disusun untuk untuk menyatakan bagaimana hadis itu dikutip dan juga diterima. Dikutip dan diterima. Itu satu. Yang kedua, ada sesetengahnya yang mana disusun hadis itu secara umum berdasarkan susunan abwab, bab-bab fiqh. Bab-bab fiqh satu. Namun hadis itu disusun sahaja tanpa meletakkan tajuk kepada setiap bab-bab itu. Lepas tu disebutkan illa annahu lam yadha' anawin al-kitab kama sana'a al-Bukhari. Macam mana Imam Bukhari buat, tajuk tu dia letakkan. Jadi sebab itu fiqh Bukhari itu dapat dikenali, dapat dikeluarkan berdasarkan tajuk yang diletak itu. Tajuk yang diletak. Tapi Imam Muslim tak. Jadi selepas daripada itu antara yang melakukannya adalah Al-Imam Muslim. Dia tengok susunan tu, hadis tu mengenai apa, kumpulan hadis tu tentang apa, jadi diletakkan tabib, diletakkan tajuk-tajuk itu berdasarkan ijtihad orang selepas daripada itu. Okey. Wa amma tarajimul mawjudah fi sahih al-an fahiya min wad'i syurrahi mithl Imam an-Nawawi wa ghairu. Adapun penamaan tajuk-tajuk itu kata penulis adalah dilakukan, yang sekarang kita dapat tengok adalah dilakukan oleh pensyarah-pensyarah ataupun mereka yang mensyarahkan kitab dia. Contohnya Al-Imam An-Nawawi. Itu antara yang terkenal. Waqtasara al-Imam Muslim kitabuhu 'ala al-ahadits al-marfu'ati fahasb wa la tujad fihi al-athar al-mawqufati 'ala as-sahabah illa nadiran. Dan berbanding Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini dia hampir membawa keseluruhan di dalamnya hadis-hadis
yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir tiada perkataan sahabah. Dalam Sahih Bukhari banyak, tetapi melainkan sedikit sahaja yang ada di dalam Sahih Muslim yang dibawa oleh Imam Muslim merujuk kepada perkataan sahabah. Itu illa nadiran, sangat sikit. Wa fihi al-mu'allaqat arba'ata mu'allaqan. Ada 14 hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini termasuk di dalam hadis-hadis yang tidak kuat. Antaranya nanti kita akan tengok hadis mu'allaq yang kita akan pelajari nanti pada muka surat 79. Yang itu contoh hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah di mana hadis itu digugurkan dengan sengaja ataupun memang tidak ada rawi langsung daripada awal sampai akhir. Dia terus kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sanad dia itu ada satu ataupun berturut-turut hilang langsung sanad dia daripada Nabi, kemudian sahabah yang itu tak ada sampai ke habis. Yang itu namanya mu'allaq. Dia terus kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim membawa, direkodkan ada 14 hadis mu'allaq di dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari lebih banyak. Tapi apabila Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang ini penting kalau kita nak faham bahawa kenapa diletakkan perkataan al-musnad, kerana ia mesti bersanad. Sama ada Bukhari, terutama Bukhari ataupun Muslim, apabila dia membawa sesuatu riwayat itu tanpa sanad, dia tidak memaksudkan ianya adalah sebahagian daripada kitab dia, kerana syarat dia adalah bersanad, al-musnad. Al-musnad. Maka di dalamnya ada 14 jumlah hadis mu'allaq, dan jumlah keseluruhan daripada hadis yang dikumpulkan di dalamnya ada sebanyak 3033 hadis. Yang ini hasil kiraan Al-Syekh Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi. Fuad Abdul Baqi. Ada pun kiraan Dr. Khalil Mullah Khatir, dia mengira sampai kepada 4616. 4616. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia buat kiraan 3033. 3033. Apabila disemak semula, dengan kemungkinan ada banyak sebab. Contohnya adalah mengambil manuskrip yang berbeza dan yang lain-lain, sampai kepada 4616. 4616. Kiraan Syekh Dr. Khalil Mullah Khatir 4616. Dan terdapat 820 hadis yang dianggap sebagai muttafaq alaih, iaitu dia bersama antara Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan secara bersama. Itu daripada segi sanad dan juga kualitinya adalah sama, iaitu dengan 820. Dan terdapat dua kitab syarah hadis utama yang dianggap sebagai main syarah kepada Sahih Muslim ini. Yang pertama dikarang oleh Al-Imamun Nawawi, Zakaria Yahya bin Sharaf Din An-Nawawi. Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf ad-Din An-Nawawi yang meninggal pada 676 Hijrah. Yang itu adalah Imam An-Nawawi. Kitab syarah dia, orang kata syarah Nawawi. Nama kitab dia adalah Al-Minhaj fi Syarhi Muslim, fi Syarhi Sahihi Muslim bin Hajjaj. Dia selalu suka buat yang kita panggil sebagai sajak. Nama kitab dia adalah orang panggil Syarah Nawawi. Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi. Nama kitab dia Al-Minhaj fi Syarhi
Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Muslim ibn al-Hajjaj. Sebab dia akan jadi nama kitab tu adalah Al-Minhaj. Dia nak samakan hujung jim dengan jim ini. Itu yang dinamakan sebagai saj'un. As-saj'u di dalam kesastraan Al-Quran. Kesastraan bahasa Arab. Sebab tu Quran dia banyak ada sajak. Hujung-hujung ayat tu adalah waw nun, alif nun. Contohnya dan Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Bila dia ada hujung itu adalah dengan rima, dengan huruf yang sama, menjadikan dia boleh dirimakan. Ada rhythm. Sebab tu dipanggil Al-Minhaju fi syarhi sahih Muslim bin al-Hajjaj. Dia nak bagi nama tu sedap dia. Kita pun kalau bila dengar ucapan ke ataupun perkataan yang tersusun, ada rima hujung, kita pun jadi macam syok kan. Kita jadi macam syok. Dalam bahasa yang indah, yang tersusun. Yang ini disebutkan dalam Al-Minhaj fi syarhi sahih Muslim bin al-Hajjaj. Okey. Yang kedua adalah yang kurang sedikit, sebab nama Al-Imam Nawawi itu cukup besar, 676 Hijrah. Ada satu lagi yang dianggap sebagai penting juga, tapi ditulis oleh seorang tokoh daripada India yang meninggal 1369, tak lama sangat, oleh Syekh Shibir Ahmad Al-Uthmani Ad-Diyubandi. Walaupun dia itu tidak sempat untuk sempurnakan, ia disempurnakan oleh cucu dia, Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani. Syekh Muhammad Taqi Uthmani. Nama kitab tu adalah Fathul Mulhim li Syarh Sahih Muslim. Dia cuba nak buat benda yang sama. Fathul Mulhim, pembuka kepada perkara yang tak jelas. Mulhim li Syarh Sahih Muslim, untuk mensyarahkan Sahih Muslim. Tadi dia gunakan jim dengan jim. Yang ni Fathul Mulhim, iaitu mim. Syarah li Syarh Sahih Muslim, mim dengan mim yang hujung. Yang itu adalah dua kitab utama di dalam syarah Sahih Muslim. Sedikit tentang Al-Imam Malik sebelum kita berpindah kepada hadis hasan. Antara tokoh yang penting, Al-Imam Malik merupakan guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun Al-Imam Malik ini lebih utama di dalam Islam berbanding Imam Bukhari ke Imam Muslim, kerana dia lebih salaf, iaitu dia lebih awal. Imam Malik lahir 93. Imam Bukhari pun lahir 194, 100 tahun, 99 tahun sebelum daripada Al-Imam Bukhari lahir, Imam Malik lahir dah. Jadi dia lebih awal. Tapi nilaian terhadap turutan rujukan itu bukan kerana awak lebih awal, awak lebih senior, tak. Tetapi kerana apa hasil kerja yang telah pun awak buat. Maka di atas merit, bukan di atas awak lebih tua mesti kena di situ, tak. Imam Malik pada zamannya itu dia mengumpulkan Muwatta' Malik, sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan di depan Allah Ta'ala nanti aku akan berhujjah dengan menggunakan Muwatta' Malik ni, kerana dia sangat sayang dan nilai kitab itu cukup besar. Nama kitab dia yang selalu digunakan adalah Muwatta'. Kitab itu adalah namanya Muwatta', samahu bi annahu li annahu watta'a ay sahhala. Nama Muwatta' ini datang daripada perkataan Al-Muwatta' maka perkataan asal yang diambil adalah watta'a ay sahala. Apa maksud dia? Mempermudahkan.
hakikatnya adalah untuk memudahkan ay sahala bihi al-istifadatu min ahadithihi 'ala an-nasi aw li anna ulama al-Madinatu watta'u 'alaihi ay wafaqu 'alaihi. Sama ada dua, iaitu supaya orang mudah ketika baca mengambil manfaat daripadanya, one thing, and the second thing adalah untuk ataupun yang dimaksudkan juga maknanya ulama Madinah bersepakat terhadap kesahihan dia ataupun penerimaan terhadap apa yang disusun oleh Al-Imam Malik di dalamnya. Siapa Imam Malik ni? Kunyah dia Abu Abdullah. Kunyah dia Abu Abdullah. Malik bin Anas bin Abi Amir. Malik bin Anas bin Abi Amir. Malik bin Anas bin Abi Amir. Berbeza dengan nama sahabat yang lain, namanya Anas bin Malik. Ada sahabat namanya Anas, tapi dia Anas bin Malik, yang ini Malik bin Anas. Wulida bil Madinatil Munawwarati. Dia dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, Madinatin Nabawiyah, Rasul sallallahu bandar Rasul, pada tahun 93 Hijrah. Dan meninggal juga di sana pada 179. 179. Al-Imam Al-Bukhari lahir 194. Jadi tak mungkin bertemu. Kalau tiba-tiba dia kata ada orang nak pertahan Sahih Bukhari ni ke, ataupun nak pertahan apa-apa kitab, dan dia katakan bahawa yang ini Imam Bukhari pun, Imam Malik pun setuju dengan Imam Bukhari, tak mungkin. Sebab Imam Malik tak pernah jumpa dengan Imam Bukhari kerana lahir lebih awal. Lahir ataupun meninggal lebih awal, ataupun Imam Bukhari lahir selepas daripada itu. Wa innama talaqqal hadith min ulama'il madinati wa ruwaduha mithlu az-Zuhri wa Nafi' wa ghairihima. Dia pula belajar hadis, mengambil hadis daripada tokoh-tokoh ulama Madinah. Antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam An-Nafi'. Ibn Shihab Az-Zuhri dan juga An-Nafi'. Yang ini antara Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, yang kita panggil Az-Zuhri, dan Imam Nafi'. Inilah antara yang mana menjadi kaitan Al-Imam Malik mempunyai satu nilaian sanad yang cukup tinggi dan hebat. Kerana dia ambil daripada gurunya Nafi', Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, sahabat. Nafi' jumpa dengan Ibn Umar, dan kemudian terus pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini tak perlukan banyak. Semakin panjang sanad itu, semakin tinggi kebarangkalian salah dan semakin rendah nilai dia. Okey? Itu adalah dalam pemikiran ulama hadis, dan kita pun tahu semakin panjang. Kalau kita buat, selalu tengok ada sukan nikah ke apa untuk buat game. Game tu bisik kan. Kalau 3 orang, hampir pasti kesilapan itu dapat dikurangkan. Tapi makin 10, 20, apa yang dibisikkan di awal dengan yang akhir adalah tak sama sekali. Begitulah prinsipnya. Apabila Nabi SAW berkata, dan sanad itu melalui seorang sahabah, dan kemudian tabi'in, dan kemudian Imam Malik, 3 saja yang dipanggil sebagai sanad emas. As-sanad al-Zahabi, sanad emas. Sanad al-Zahabi itu adalah daripada Nabi, diambil oleh Ibn Umar, diambil oleh Nafi', diambil oleh Malik. Terus dia dapat rekodkan dalam kitab dia. Yang itu paling hebat, dianggap yang paling hebat. Oleh kerana disebabkan tadi tu, bila dia makin panjang, makin nilai dia rendah, makin pendek nilai dia tinggi. Ada sebahagian di kalangan tokoh ataupun rawi cuba untuk memendekkan sanad itu dengan menyembunyikan nama. Jadi itu akan dapat dikantuikan dengan kita akan para ulama hadis akan tengok, bincang, dan juga buat perbandingan. Akan buat perbandingan dan akan dapat tahu yang dinamakan sebagai jenayah tadlis. Tadlis iaitu sembunyikan nama sahabat ataupun nama perawi.
Sama ada dia nak pendekkan itu supaya dapat ditunjukkan kualiti sanad dia, ataupun orang yang dia sembunyikan itu memang akan bermasalah, memang bermasalah. Jadi bila yang dia ada dalam tu bermasalah, jadi dia punya kualiti sanad itu akan jatuh, tidak akan diterima. Maka untuk mendapatkan sanad ini ketika itu bagaikan menang apa-apalah hadiah yang besar lah. Sebab kata lebih hebat daripada dapat apa unta merah, katakan. Kan unta merah ketika itu dahsyatlah. Dan dia alaf al-Muwatta bi isyarat min al-Khalifah al-Abbasi al-Mansur hina hajj. Dia mulakan penulisan Muwatta ini selepas mendapat isyarat permintaan daripada seorang khalifah dalam Abbasiyah ketika mana dia mengerjakan haji. Waqad makatha fihi 40 sanatan yuhadzibahu wa yunaqqihahu wa intiqahu min 100,000 hadis kana yarwiha. Yang mana dia buat kerja untuk Muwatta ni, dia saring, dia betulkan, dia filter, dia buatlah semua ni selama berapa lama? 40 sanatan, 40 tahun. Dia buat kerja ni 40 tahun. Daripada berapa banyak hadis yang dia saring? 100,000 hadis yang dia dengar, yang dia rekodkan. Maka bercampurlah hadis itu. Jadi dia ambil dan dia masukkan ke dalam Muwatta. Dan dia diberikan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala diberikan gelaran Imam Darul Hijrah, imam bagi negeri hijrah, iaitu Madinah. Madinah adalah negeri. Negeri ini kenapa hijrah? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke dalam dia. Sebab itu dipanggil Imam Darul Hijrah ataupun Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah disebabkan di zaman Abbasiyah Al-Imam Malik ditangkap dan dipukul, diseksa dan dipenjarakan bagi menolak doktrinisasi Mu'tazilah di zaman itu. Tadi oleh kerana dia mempertahankan apa yang dia rasa benar ketika itu, dia bolehlah untuk ambil pendirian seperti orang lain untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri. Iaitu apabila sebahagiannya kata dia ada the issue of the createdness of Quran. Quran itu makhluk, khalqil Quran. Khalqil Quran. Untuk menjadikan bahawa Al-Quran itu makhluk. Isunya adalah isu sangat falsafah. Ia tak sepatutnya menjadi isu negara pun. Pulangkan kepada orang akademik. Tetapi apabila dia nak kata siapa yang tak pegang ni dikira melawan kerajaan. Melawan kerajaan. Okey? Maka apabila tatkala itu berlaku, Al-Imam Malik terpaksa untuk berhadapan dengan isu ini secara bersendirian. Kerana ada sebahagian yang lain takut dan bimbang. Dan takut dan bimbang ni bukan sikit-sikit. Ada sebahagiannya yang mati, dibunuh kerana tidak menyatakan bahawa Quran itu makhluk. Sebab Quran itu tak datang daripada awal, Quran itu datang akhir. Jadi apabila kita katakan Quran ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia kalam Allah, bermaksud Allah berevolusi. Bagi mengelakkan Allah tu dianggap sebagai berevolusi, maka sama sekali dia katakan bahawa pindah ayat itu kepada Al-Quran. Al-Quran itu makhluk, bukan Allah Ta'ala itu makhluk. Sedangkan kita tak dikata sebab dia datang lebih lewat, dia baru ada. Kerana isunya adalah masa. Dan bagaimana pula Tuhan kita letakkan dalam sistem masa? Tuhan tidak hidup dalam sistem masa. Allah wal hayy. Dia hidup, dia berada di atas daripada beyond sistem itu. Maka ada yang kita pernah juga dengar cerita banyak kan? Ada yang menyatakan bahawa memang Al-Quran, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empat ini adalah makhluk. Keempat-empat ini adalah makhluk. Jadi dia ulama, keempat-empat ini adalah makhluk. Jadi apabila keempat-empat ini adalah makhluk, maka dia selamatkan diri. Kita okey, dan kau kata Quran makhluk. Dia akan tanya, siapa yang kata Quran makhluk? Sedangkan dia bukan makhluk. Dia kata, sejak bila aku kata Quran makhluk? Aku kata,
Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ni makhluk. Jari ni kan makhluk. Dia tunjukkan bahawa keempat-empat ni makhluk. Sebab Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ni makhluk. Kan keempat-empat ni jari aku. Kan jari aku memang makhluk Allah Ta'ala. So apa masalah? Jadi dipanggil sebagai tauriyah. Sebagai tauriyah. Imam Bukhari orang tak tipu, tapi dia tahu, dia pernah berjalan di hadapan sebagai riwayat kata orang yang nak dizalimi nak ditangkap. Dia lari dan dia kata bahawa tolong Imam, kalau tentera mai datang tanya, sebab kadang-kadang kita ni payah bila kita pegang prinsip kan. Imam Bukhari tak boleh nak menipu sebab dia pegang kaki menipu, dia tak pandai menipu. Orang tak pandai menipu ni janganlah bawa panggil dia untuk pergi bawa menipu. Dia akan dia tak boleh kantoi awak. Jadi dia kata jangan. Jadi Imam Bukhari pun kecau kata ni kan. Lepas tu tuan tahu, nampak dia ni. Sekarang aku tak nampak. Memanglah tadi aku nampak, sekarang aku tak nampak. Dia dah lari. Kan? Sebab itu untuk memegang prinsip ini bukan perkara yang mudah. Minggu yang lalu adalah perkara yang paling payah untuk kita meletakkan prinsip itu. Orang gunakan atas nama apa? Melayu Islam ke apa kan? Ia bukan perkara yang mudah. Perkara yang mudah tak. Orang datang dia jumpa, dia kata, Ustaz, inilah seni politik yang perlu untuk kita faham. Budak-budak muda kadang, sebab dia nak yakinkan bahawa saya jump into that ship. Saya kata, anda sendiri semua masuk dahulu disebabkan untuk merubah dengan satu keyakinan bahawa politik ini kotor kerana telah dikotorkan oleh orang-orang tua yang kotor. Betul? Puluhan tahun politik itu ada dan dikotorkan, dan kita semua tahu inilah orang politik memang kotor kan. Tak kala anda berada di situ, anda yang dahulu cakap kita nakkan politik yang bersih, integriti, yang berprinsip, tiba-tiba di sini anda boleh untuk mendapat ni, anda lacurkan prinsip tu. Dulu suruh untuk buat benda yang baik, suruh apa, hari ini kau terpaksa buat dengan alasan inilah seni politik. Akhirnya kau yang kata nak merubah tu hanya menjadi mata rantai kepada keseluruhan kebobrokan yang ada. Jadi untuk apa ada di sini? Okeylah, di atas apa sahaja, kalau pihak tu yang kau tak setuju ke, nama apa pun kan, DAP ke apa yang tak setuju, kenapa perlu lalu pintu belakang? Make it official. Sebab at the end of the day kau nak keluar juga kan. Kenapa tak lalu depan dan beritahu saya tak setuju, saya nak keluar? Table it on the table dan bagi tahu. Dan kenapa perlu belakang? Inilah kita perlu untuk manfaatkan peluang. Orang buka peluang untuk kita ambil. Yang ada depan saya adalah ibu-ibu dan nenek-nenek, atuk-atuk, betul. Berani tak balik ni bagi tahu kat cucu ataupun anak, nanti kalau ada menipu tu haram, tapi kalau ada peluang untuk menipu, sila menipu ya. Saya cabar kalau katakan itu adalah perkara yang benar dan baik. Berani kita nak ajar macam tu? Kita akan kata menipu memang salah, mencuri memang salah, tapi kalau ada ruang untuk mencuri dan menipu, sila ambilkan, manfaatkan. Kita berani untuk ajar macam tu. Daripada segi moral, bila orang tanya, orang panggil, orang, bukan tak ada tawaran, bukan tak ada ni orang call. Saya tahu yang call tu untuk apa, saya tak angkat. Jadi kadang bila tu saya istikharah, saya doa. Saya kata saya mau bangun pagi, solat subuh, tengok ke cermin, aku ini tidak berpura-pura terhadap diri. Orang yang paling susah untuk kita tipu adalah diri kita sendiri. Orang yang paling kita susah nak menipu adalah diri kita sendiri. Kita boleh tipu orang lain. Kalau kita buat salah ni, kita tunggu je masa kan untuk kantoi, betul? Kita akan rasa, ish, saya ke sana kantoi, kat sini ke sini kantoi, betul? Hidup kita tenang? Kita tak tenang.
walaupun kita berjaya banyak, dengan satu kepercayaan bahawa itu adalah salah, tetap salah. Ada ulama, ada mufti bagi. Tuan-tuan, ketika As-Sisi menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi, semua daripada kita bersetuju bahawa Dr. Muhammad Mursi dijatuhkan secara zalim, betul? Dia ditangkap, diapakan semua, dia masukkan ke dalam jail, dinafikan ubat-ubatan, mati dalam keadaan tak boleh akses kepada ubat. Dan juga segala-gala itu dilakukan di atas nama kerana dia katakan dia jual negara. Mesir itu apa nak dijual lah? Pergilah ke sana. Yang ni ketika tu saya masih lagi berada di UK. Kadang bercakap dengan some Egyptian there, dia kata mesti jual tanah kepada Palestin. Palestin pun tak ada apa. Hang nak pergi jual buat apa? Sampai dia kena akhirnya dalam sebuah kerajaan. Kalau kita rasa kita ni ada masalah banyak dalam negara kan, 1MDB lah apa semua, dia ada puluhan ribu lagi masalah daripada kita. Rakyat dia, profesors ke apa, saya jumpa dengan mata kepala saya sendiri. Sebahagian tu profesor universiti terpaksa buat kerja kedua dan ketiga kena bersembang naik taksi dia ke apa, kerja sebagai, dia lah asalnya lah profesor. Kerana apa? Tak cukup. Negara tu tak cukup. Kalau tengok budak-budak yang makan, yang duk ambil weed, hashish kat jalan Tasaqquat, dia kata apa, memang orang tua memang akan kerja sampai ketua, tak nak bagi ke kami sebab semua susah, tak ada pekerjaan. Dalam keadaan dia setahun lebih, 2 tahun. Apa yang you boleh buat dengan negara macam tu dalam keadaan nak takbir 60 tahun, 30 tahun sahaja adalah di bawah Husni Mubarak yang rosak. Ingat ketika pada As-Sisi berdiri buat keputusan bahawa dia buat kudeta tu, di belakang dia ada wakil Sufi dan Salafi. Sufi dan Salafi. Sufi siapa? Ahli Jum'ah. Kalau tidak di situ pun dia ada, ataupun Syekh Al-Azhar, tetapi yang betul-betul secara terbuka menyokong dia adalah Ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah ni anak murid dia satu dunia, puluh ribu. Sampaikan dia kata bunuh. Dosa tu tak apa, kita boleh bacakan. Disebut bersihkan mereka dengan tentera. Sebelah tu adalah antaranya wakil parti Hizbun Nur Salafi, muhaddis, lagi hebat daripada yang ada kat Malaysia ni, yang duk bacakan dalil benarkan kudeta kerajaan apa pintu belakang ni, lagi hebat dia bah. Yang kita membaca tulisan dia seluruh dunia ni, seluruh dunia, dia lebih hebat. Tapi dia kata jatuhkan Mursi dengan ketenteraan, tangkap semua, bunuh. Seorang je ke Mursi kena bunuh? Puluhan ribu yang ada di dalam penjara tentera. It's not a civil, it's not open ya, penjara tentera. Penjara tentera. Dan saya pun bertanya pada kawan-kawan saya yang muda-muda yang bahagian tu, akhirnya kita nak bentuk pentadbiran negara macam mana? Semua orang menjadi distrust each other. Duduk sini, bila-bila saja semua kata, oh, aku tunggu harinya kena tikam dengan kawan ni. Dan itu kita benarkan. Bolehlah yang kita kata betul, yang ni perlembagaan bagi agung apa semua, betul. Sebab you manipulate terhadap sistem. Manipulate sistem. Kan betul. Oh, dia bagus, dia sujud syukur. Saya bayangkan adalah satu Syiah Malaysia ni dok tulis. Saya tak setuju dengan Syiah dia, saya antara musuh dia kot. Tapi dia menulis satu satira, sastra itu betul. Bagaikan selepas mencuri sujud syukur. Alhamdulillah Allah Ta'ala memperjayakan kita punya perompakan kita pada hari ini. Kita tengok pada selepas.
ketika semasa dan sebelum itu, adakah itu tidak taken into consideration? Adakah itu agama? Adakah itu agama yang diajar kepada kita? Saya tak kisah kalau katakan nak pecahkan dia coalition tu, tapi make it official. Kenapa begitu bacul terpaksa lalu belakang? Itu persoalannya. Jadi prinsip ini kadang-kadang, lepas tu ada yang kata kat saya, Ustaz, letak tepi politik ni, ambil untuk masa depan agama dan juga bangsa. Kalau saya tak berfikir, kalau saya nak fikir politik, saya dah lama jam. Saya nak tengok setakat ni, insya-Allah lah rezeki Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa yang boleh bercakap, menyulam di dalam dengan hadis, dengan dalil ni, insya-Allah saya dah. Saya boleh berucap dan yakinkan. Saya boleh sikit-sikit lah, insya-Allah. Saya boleh pergi merapat kepada tempat yang tidak ada kuasa ni. Untung apa? Kan? Kemudian awak nak kata, oh jangan berpolitik. Kalau tak politik, aku dah lama dah join. Yang duk ada tu pun nak diganti-gantikan dah. Jadi Al-Imam Malik ni, yang ini disebut tentang bukan Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad. Sebab Imam Darul Hijrah, saya tersilap. Dia imam. Tapi Imam Malik, adakah Imam Malik tak pernah kena? Imam Malik pernah kena. Yang merujuk kepada the creditness of Quran ini adalah Al-Imam Ahmad, bukan Imam Malik. Dan dia selepas daripada itu, dia bercampur selepas daripada ni Musnad Imam Ahmad. Yang tu merujuk kepada Imam Ahmad, bukan kepada merujuk pada Malik. Tapi Imam Malik juga ada kes yang sama. Imam Malik juga ada merujuk pada kes yang sama. Muwatta' Malik diminta untuk menjadikan rujukan khusus rasmi untuk negara. Imam Malik tolak dan dia dihukum. Bahkan ada perkara yang lebih kurang sama. Yang tu tadi Imam Ahmad, saya tersilap tu. Dan kemudian Imam Malik, di zaman dia ketika ini adalah dia berada pada penghujung juga kerajaan Umayyah, yang mana ketika itu kerajaan ingin memperkukuhkan kedudukan dia dengan menganggap bahawa semua orang perlu berbai'ah untuk taat setia dan jangan berusaha menjatuhkan kerajaan. Jadi semua bai'ah, dan bai'ah itu menyatakan siapa yang menarik bai'ah tu, dia akan tertalak isteri dia talak 3. Isu talak 3 ni, politik ni bukan sekarang, lama dah. Kemudian kes itu telah pun ditanyakan dalam kuliah Imam Malik. Sama ada orang yang dipaksa untuk berbai'ah itu dan dipaksa untuk berjanji bahawa sekiranya dia secara politik tidak menyetujui kerajaan ketika itu dan menarik balik ketaatan bai'ah tu, akan tertalak. Maka Imam Malik kata tak jatuh, kerana ia termasuk dalam talak mustakrih atau mustakrah. Orang yang mana talaknya itu dipaksa. Kita letak pistol di kepala dia dan dia kata, ceraikan isteri kau. Lepas tu dia kata, tak apa, aku ceraikan dengan talak 3. Lepas tu bawa ke hakim kata tak jatuh. Hang gila, dia letak musyaddas, dia letak pistol dekat kepala. Untuk kaedah itu dianggap tidak jatuh. Tidak jatuh. Maka itulah yang menyebabkan Imam Malik dianggap sebagai cuba untuk melawan kerajaan, kerana nak katakan bahawa apa yang polisi kerajaan dalam masalah ini adalah salah, dia nak kata. Jadi orang buat macam ni, oh jadi Imam Malik tak setuju dengan khalifah. Maka itu menyebabkan khalifah marah dan dia dihukum, dipukul dan macam-macam lagi. Termasuklah yang kita tahu bahawa dia dipukul sampai kelongsong bahu dia ini tercabut. Tercabut Imam Malik ketika tu. Yang pukul dia saya tak ingat ketika zaman tu, dia ada berubah beberapa.
Tapi yang pasti dia kena. Sebab tu sebahagian riwayat menyatakan kenapa dia tidak meletakkan begitu, disebabkan dia tak boleh angkat. Dia tak boleh angkat. Ada sebahagian yang menyebutkan bahawa dia tak boleh mengangkat kerana yelah dia bukan ada doktor pakar tulang nak pergi betulkan lah apalah semua. Dan apabila betul pun dia bukan ada painkiller untuk boleh tahan. Maka ketika itulah Imam Malik dan kemudian selepas daripada tu Imam Ahmad datang, semuanya adalah berpegang di atas prinsip. Dan pegang atas prinsip itu mungkin sampai ke akhir hayat dia tak untung. Contoh dia Imam Bukhari, dia bukan dapat jawatan apa, dia halang, mati pun sorang-sorang. Dia mati dalam keadaan tidak menerima apa langsung penghormatan di dunia, tetapi penghormatannya di akhirat cukup besar. Hanya selepas daripada hampir 100 tahun, Imam Bukhari baru dianggap disebutkan namanya begitu hebat. Maka Imam Malik ketika ini dia dianggap sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah merujuk kepada Imam Ahmad, yang itu saya tersilap. Dia banyak dalam kepala kan. Walaqaba bi imami Daril Hijrah, dia diberikan gelaran sebagai Imam Daril Hijrah kerana ia memang terkenal tidak pernah keluar daripada Madinah melainkan untuk umrah ataupun haji. Kerana ini Imam Malik sebab itu Imam Daril Hijrah. Dan dia sangat sama sekali menghormati bumi Madinah. Ada yang meriwayatkan bahawa dia nak masuk tu dia bersihkan, nak masuk kawasan tanah haram Madinah kerana dia tahu di bawahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar di masjid Nabi dengan pakaian dia, dengan minyak wangi dalam keadaan yang baik. Dia orangnya kurus dan tinggi, Imam Malik. Jadi bila dia masuk, dia mengajar di masjid Nabi. Kadang-kadang dia tak boleh untuk angkat suara terlalu tinggi kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam disemadikan di situ. Kerana ada larangan dalam Al-Quran untuk tidak mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kubur Rasul berdekatan dengan masjid. Maka dia seorang yang sangat-sangat mencintai dan juga menghormati Madinah. Dan sehinggalah kepada Madinah itu dia tidak tinggalkan kerana dia bimbang nanti dia akan mati di luar daripada Madinah. Sebab tu dia tak mau keluar. Dan dia mati dan dia dikuburkan di Baqi'. Okey, kedudukan kitab Muwatta' dia ni. Jami' ahadith al-marfu'at sahihah. Keseluruhan hadis-hadis yang marfu'ah sahihah. Semua. Dianggap semua yang terada di dalam kitab Muwatta' ini adalah hadis yang dianggap marfu'ah. Apa marfu'ah? Hadis marfu', hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marfu', bila kita katakan marfu', hadis itu disandarkan akhirnya kepada Nabi. Hadis mauquf disandarkan akhirnya kepada sahabah. Jadi marfu'ah, bukan saja marfu'ah, sahihah, ialah hadis yang sahih. Seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Salah. فمن العلماء من قدمه على الصحيحين ومنهم من جعله والصحيحين في مرتبة واحدة. Ada di antara di kalangan para ulama yang menjadikan Muwatta' Malik ni lebih baik daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada, bukan tak ada. Bukan tak ada. Sebab penetapan ini bukan penetapan Quran dan juga sunnah. Ini adalah ijtihad majoriti di kalangan para ulama yang menjadikan Bukhari pertama, kemudian Muslim, kemudian 6 baru Muwatta'. Ada yang menyatakan bahawa Muwatta' ni lebih baik daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang kata Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Muwatta' pada satu taraf dan level. Wa minhum man ja'ala martabatuhu duna martabatis sahihain wa huwa ra'yul jumhur al-muhadditsin. Ada yang menyatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini pada dua kedudukan berbeza dengan Muwatta'. Yang itulah pandangan majoriti di kalangan para ulama hadis. Ada majoriti ulama hadis menyatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada satu level, satu taraf, Muwatta' pada taraf yang berbeza. Bukan daripada segi kemuliaan, daripada segi kejituan di dalam mengumpulkannya. Syarat yang cukup ketat. Kita pun tahu kalau ada tempat universiti ke yang apa, ada universiti yang nak terima pelajar yang begitu ketat.
Kerana apa? Dia nak ambil yang terbaik. Ada yang kata ada ketat, okey, tapi ada juga dia mudah. Mudah. Macam ada sebahagian universiti di US yang jadi isu 2-3 tahun lepas, yang masuk di college ke ataupun di universiti dia, anak-anak selebriti yang boleh bayar. Kan? Jadi bila pecah tu dia jadi isu integriti. Kalau bagi orang lain biasa, kurang-kurang win-win situation lah kan. Tapi tak. Bagi dia integriti. Yang ini orang akan kenang dan ingat kita punya sistem. Sebab itu perkara yang penting untuk kita pastikan bahawa kita itu berada di mana apabila kita mati dan kita diingati. Ramai di kalangan kita yang telah pun meninggal dan kata, dia dulu kan, akan cerita. Hayat kita ni akan ada dua, hayat semasa hidup dan hayat selepas mati. Hayat kita di bawah, yang di antara orang hidup, orang akan cerita. Ada orang cerita Imam Bukhari, dia ni dulu penipu orang. Ada? Tak ada. Ada juga orang yang menipu. Di kalangan kita ke, orang baik kita ke, sejarah ke, akan sebutkan dia ni macam mana. Tanya pada diri kita, kita nak mengakhiri kehidupan kita sebagai apa? Tak lagi kami orang muda, lama berani nak angkat muka. Berani nak angkat muka. Tak jumpa. Terutama saya bila orang kata, saya ni orang agama, orang cakap tentang integriti, orang cakap tentang amanah dan jujur, kita bacakan hadis. Jadi engkau yang pergi buat. Nak letak muka mana? Yang duk pihak orang agama yang pergi duk ajar cara buat tu, dia tak buat pun. Sebab dia tahu bukan dia akan kena jawab. Orang lain kena jawab. Orang lain yang mengajar, orang lain yang buat lain. Walaupun dosa dia sama. Yang duk pergi mengajar, bacakan dalil, bacakan hadis, suruh buat ni. Orang lain yang buat, orang tu kena cemur. Orang tu akan terpaksa tanggung. Jadi berfikir, simple je. Kalau kita duduk kita tanya, agama Islam ajak macam ni tak? Agama ajak macam ni, untuk bohong, untuk menipu, untuk khianat. Kita pula membacakan al-muslim ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat dan juga perjanjian dia. Kita yang pula ajar pergi khianat janji. Yang ni tak betul. Tak betul. Make it proper, make it official. Itu sahaja bagi saya. Kenapa perlu? Akhirnya banyak benda-benda yang lain, dan orang pun akan rasa macam, untuk apa ada pilihan raya? Sebab akhirnya nanti orang lain akan boleh mencatur dengan guna duit. Saya pun tak tahulah sepanjang seminggu, 2 minggu, seminggu lepas ni host trading berapa nilai kan. Jadi kita kata, untuk apa semua ni habis? Ratus juta buat pilihan raya, nak buat apa? Baik ini hampa pergi buat sama-sama sendiri. Dan itulah kenapa di peringkat awal kita kata jangan benda ni, sebab dia akan jadi presiden case. Untuk yang selepas daripada ni, semua orang akan boleh untuk siapa yang paling kaya, yang boleh untuk ni kan, tak boleh. Maka sebab itu prinsip di kalangan para ulama yang baik dan saleh ini, biarpun rugi, kata ini untuk Islam lah, ini untuk Melayu. Yang duk pergi berada kat situ tu pun dulu bukan menteri kiri, menteri kanan. Nak sebut apa yang dekat sini adik? Bukan dia yang menteri dalam negeri yang perlu, yang bertanggungjawab untuk ditangkap. Sebab tak cakap kalau nak salahkan dia. Segala-galanya ada isu yang tak selesai. Ingat je, benda yang baik dia tidak akan, benda yang buruk dia tak akan berakhir dengan baik. Itulah yang kita belajar daripada hari-hari dalam hayat kita kan. Dia tak akan berakhir dengan baik. Make it proper. Sonoklah kita khianat orang. Ada hari di mana orang khianat kita, berbakul maki kita bagi kan. Betul? Bila kita buat orang, dapat on hebat. Tapi hari orang khianat kita, bukanlah isu politik, isu lain-lain, kawan-kawan baik dalam berniaga sebagai contoh. Orang khianat kita, tipu duit, tipu pelaburan. Apa kita rasa? Kita doa, ya Allah, kau matikanlah dia, ya Allah, kau bagilah. Betul tak? Sakit hati kan? Bukan kesan pada 33 juta rakyat Malaysia, kesan pada kita. Dalam keadaan kita kena tipu tu, duit kita banyak lagi. Tapi kita doa apa? Ya Allah, kau bagi mati, keluar orang langgar naik kereta. Kan betul? Ada. Sebab kita tak, saya jumpa yang kena sampaikan 100,000, sejuta kena tipu dengan kawan. Ada. Cuba tanya dia.
Cuba tanya dia. Jangan cakap dia, aku doa dia mati ni. Betul tak? Ya, kalau melingkup tu dengan duit kita ada baki 3-4 juta. Kalau dia tipu tu sampai kita pun dah tak boleh nak makan, kita doa apa? Kena panah peti. Takkan panah peti dia hidup lagi. Aku doa kau kena panah peti. Betul tak? Kita rasa sakit. Sebab tu kita ajar kepada diri kita, jangan buat orang lain sekiranya kita tak mahu, kita kena. Itu saja. Oh tak apa, dia ni orang bukan Islam, kita boleh tipu. Itu Islam ajar ke? Islam tak ajar macam tu. Tak ajar macam tu. Soal laknat melaknat pun laknat. Tapi bagi akhirnya hak, kalau katakan dia kena tipu, dia doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi pada dia. Di atas dia itu dia menipu, dia itu doa dia pada Tuhan. Kalau orang tanya macam mana ustaz, kita nak doa kehancuran, kata doakan Allah Ta'ala bagi dia hidayah untuk buat, untuk pulangkan balik mandat itu, ataupun Allah balas yang setimpal dengan apa yang dia buat. Simple. Orang tanya saya akan jawab begitu. Tapi ingat, ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kepada Allah daripada doa orang yang dizalimi. Saya pernah kan orang itu tipu saya, kita sampai itu. Bila nampak dia ya, sekarang kita mesti alhamdulillah Allah kasih itu. Dia berjalan kaki, Ustaz tak sampai hati nengoknya. Ya Allah ya Rabbi, dengan hujan bapak suami istri kan. Dulu dia 20 tahun yang lalu buat saya memang ini kan. Sebenarnya adakah dalam agama tidak doa begitu? Ada. Di dalam hadis menunjukkan ada sahabah Sa'ad bin Waqqas kena. Dia dituduh sebagai dapat amanah duit tak diberikan. Dalam hadis sahih, dia doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, kau panjangkan umur dia, engkau buka dia kepada fitnah. Betul dalam hadis. Ada hadis yang riwayat yang sahih. Dia doa. Dan akhir sekali orang yang, ya Allah, sekiranya dia ni melakukannya untuk riak dan takabur, sedangkan aku tidak lakukan, maka engkau ambillah tindakan pada dia, panjangkan umur dia dan bukalah diri dia kepada fitnah. Kawan tu umur dia panjang sampai ni kening tu jatuh warna putih, duduk di tepi jalan, umur tua 80-90 tahun, pergi mengorat anak dara orang. Bayangkan untuk seorang tua. Dan kemudian bila dia tanya, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk kita memaafkan adalah mulia. Tetapi untuk kita memohon doa daripada Allah, pembalasan kepada itu adalah hak kita. Sebab at the first place, kenapa kau buat jaya kat dia? Sebab kita diajar untuk jangan buat zalim kat orang, kerana nanti dia, sebab tu Nabi kata takutilah doa orang yang dizalimi, kerana fa inna bainallahi wa bainahu hijab, laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada di antara dia dengan Allah hijab. Selalu orang kata, kenapa kau doa macam tu? Kenapa kau tak tanya kat dia, kenapa kau dibuat aku macam tu? Bagi saya adalah siapa yang memulakan dulu untuk terhadap kesalahan itu, orang yang dizalimi ada hak di sisi depan Allah Ta'ala untuk berdoa. Dia ada hak. Sebab engkau yang zalim dia. Tiba-tiba dia berdoa minta pertanggungjawaban kepada Allah, minta kehancuran kawan tu. Tiba-tiba dia yang salah, sedangkan dia mangsa. Sekarang ni siapa mangsa dan siapa pemangsa? Sebab tu hati-hati. Hati-hati dalam hidup ni, payah. Berurusan dengan manusia lebih payah berurusan dengan Tuhan. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Tapi manusia, ialah banyak, kita tak pernah tahu apa yang dia akan kena. Ada sebagian orang, nampak dia kuat, tapi mungkin keluarga dia tak kuat. Ada yang jatuh sakit, ada yang itu, ada yang ini. Siapa yang nak mengira setiap satu daripada kesalahan tu? Jangan saya beritahu diri saya bukan bermaksud kita ni perfect dah. Kita mengajar diri kita untuk jadi sebaik-baiknya, kurangkan kejahatan kita. Dan jahat itu pula jangan bagi jahat yang mass, yang boleh kena pada ramai orang. Itu saja. Bila kita kata politik moral, politik integriti, yang ni bukan. Di atas satu ketidakmoralan itu kita bina, kita nak buat kepimpinan yang bermoral. Saya pun tak tahu macam mana boleh. Ada gamak boleh kata. Lepas tu kita macam kata habis duit curi, daripada curi itu kita cakap apa dia? Habis bateri kot. Ataupun kita katakan bahawa habis hasil curi itu kita kata marilah kita sama-sama membayar zakat.
daripada duit curian tu. Duit zakat daripada duit curi. Yang tu sangat tak masuk. Sangat tak masuk. Jadi yalah, orang mungkin boleh berbeza. Silakan untuk berbeza. Memang ada kesilapan, memang ada kesalahan dan kejahatan itu, ya. Buat jalan yang betul secara berhadapan. Tak apa. Jadi itulah secara umum komen tu masuk pula di situ. Okey. Tartib al-kitab wa adad ahadithu. Susunan kitab, macam mana Al-Imam Malik menyusun topik-topik dia di dalam Muwatta. Rattabahu 'ala al-abwab al-fiqhiyah. Dia juga sama, susun kitab hadisnya ini mengikut bab-bab, tajuk-tajuk fiqh. Apa maksud tajuk fiqh ni? Ada salat, ada puasa, ada zakat dan macam-macam. Wa dzakara fihi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya fihi min al-athar as-sahabati wat tabi'in min ahli al-Madinah. Dan dia menyebutkan hadis-hadis Nabi dan juga meriwayatkan adanya perkataan sahabah yang tadi tak banyak tu. Yang tak banyak tu Sahih Muslim, Dia meriwayatkan perkataan athar sahabah dan juga tabi'in di kalangan ahli al-Madinah. Di kalangan ahli al-Madinah. Fokus dia kepada ahli al-Madinah. Kerana baru sahaja dia mempunyai satu idea yang unik, yang khusus pada zaman itu, kerana dia menganggap perbuatan dan perkataan ahli Madinah ketika itu adalah berautoriti. Maka kalau tengok ahli Madinah buatlah, oh ini sunnah ni. Ahli Madinah tak buatlah, tak sunnah ni. Sebab apa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di situ 10 tahun. Kemudian wafat di situ, sahabat baginda ada di situ, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di situ. Dan tak kala mereka mati, sahabat yang terakhir katakan wafat pada awal 100 tahun yang awal, dan Imam Malik lahir 93, pernah berjumpa dengan sebahagiannya itu. Maka untuk dia, ketika mana dia lahir 93 tahun, sahabat masih ada, dia pula lahir dan membesar di Madinah. Dia sendiri nampak tak mungkin adanya sunnah-sunnah yang terhilang lagi. Sebab jarak tak apa lama kan. Sahabat tak akan buat bid'ah. Mereka memperkasakan dan mempertahankan bid'ah, sunnah di situ, dan melawan bid'ah. Jadi untuk kata ahli Madinah itu berbuat perkara yang berbeza atau bid'ah dan salah, perkara yang sangat mustahil bagi dia. Jadi sebab itu Imam Malik ataupun mazhab Maliki, dia ada satu rujukan di dalam penghujahan mereka yang dipanggil amal ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah. Tapi ahli Madinah tu bukan sampai sekarang, pada zaman dia. Kerana dia lahir 93. Sahabat yang terakhir meninggal pun 101, 102 begitu. Okey. Jadi dia membesar dalam keadaan belum lagi tercemar Madinah dengan amalan bid'ah. Maka sebab itu dia ada rujukan ataupun asas amal ahli Madinah. Wa jumlatun ma fihi min al-ahadits al-marfu'ati wal mawqufati wal maqtu'ati 1843. Keseluruhan hadis yang ada dalam Muwatta Malik itu, daripada dia hadis marfu'ah, hadis marfu' daripada Nabi, hadis mauqufah, hadis ataupun riwayat yang terhenti kepada sahabat, ataupun maqtu'ah, riwayat yang terhenti pada tabi'in, jumlahnya adalah 1843. 1843. Kerana Imam Malik termasuk daripada tabi'in. Dia berjumpa dengan tabi'in, Nafi' semua tu. Jadi dia memang kehidupan ada masih lagi generasi itu. Jadi nak katakan hadis-hadis dia dhaif sangat ataupun palsu hampir mustahil, kerana dia dapat direct source daripada mereka ini. Jadi keseluruhannya adalah 1843. 1843 hadis dan riwayat yang ada di dalam Muwatta Malik. Okey. Ada beberapa kitab yang dianggap sebagai utama untuk diambil dan dirujuk sebagai syarah penjelasan terhadap hadis dalam Muwatta. Antaranya yang paling utama adalah tokoh dalam mazhab Maliki lah, sebab imam dia, iaitu Ibn Abdul Bar.
Nama dia Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Maliki Al-Qurtubi. Al-Qurtubi pun bukan ahli Madinah, pun bukan orang Arab, orang Cordova, orang Spain. Qurtubi, Cordova. Okey. Namanya Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Sekurang-kurangnya nama-nama ini adalah nama-nama yang penting untuk kita tahulah sedikit. Maka yang duk syarahkan dia adalah Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Dia ada dua. Yang pertama adalah At-Tamhid lima fihi al-Muwatta' min al-ma'ani wal asanid. Yang kedua adalah Al-Istidhkar. Al-Istidhkar. Dua-dua ini tulisan dan karya Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar untuk mensyarahkan dan menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Muwatta' Malik. Ada juga yang lain oleh Al-Imam As-Suyuti mazhab Syafi'i, Tanwirul Hawalik ala Muwatta' Malik. Tanwirul Hawalik ala Muwatta' Malik. Meninggal Imam Suyuti ini 911 Hijrah. Ada juga. Jadi perkara yang biasa untuk merentas mazhab, membaca, menilai, menganalisis. Juga adanya Az-Zurqani, Syarh Az-Zurqani, Abdul Baqi bin Yusuf Al-Misri, Aujazul Masalik ila Muwatta' Malik oleh Syekh Muhammad Zakaria Akandahlawi 1402. Aujazul Masalik, yang ini tokoh daripada India yang bercakap tentang Muwatta' Malik. Mungkin oleh kerana di penghujung ni kita ada beberapa minit lagi untuk masuk kepada hadis hasan, ni akan panjang, teknikal. Saya bawa yang terakhir adalah tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad ada kitab hadis dia yang paling utama, yang dianggap sebagai magnum opus dia, iaitu kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad. Al-Musnad datang daripada perkataan yang selalu kita gunakan, iaitu sanad, chain of narration. Nama kitab dia adalah Al-Musnad lil Imam Ahmad. Kita belajar Al-Musnad, Al-Musnid, kan? Beza musnid ini adalah orang yang bawa sanad. Al-Musnad adalah perkara yang ataupun benda yang bersanad. Jadi kitab dia adalah kitab Al-Musnad ala makna anna ahadithahu murattabatun ala asma'is sahabah. Di mana kitab dia ini bersanad, tetapi kitab dia disusun mengikut nama sahabah. Jadi dia susun yang paling utama, yang awal itu adalah Al-Asharat Mubasysyirina bil Jannah, 10 yang dijanjikan masuk syurga. Utama dia 4 khulafa ar-rasyidun. Jadi dia susun macam mana? Musnad adalah yang bersanad, betul? Kitab yang bersanad. Tapi dia bukan letakkan hadis lempar begitu saja, tak. Dia susun mengikut nama sahabah. Jadi bila Abu Bakar, mana-mana hadis yang bersanad yang ambil daripada Nabi itu adalah Abu Bakar, dia letakkan Musnad Abu Bakar. Jadi semua Abu Bakar punya hadis di situ. Musnad Umar, semua yang direkodkan daripada itu. Jadi dia ada pilihan yang banyak. Boleh jadi ia pengulangan nanti ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Muwatta, ada dalam yang lain-lain ni. Tapi yang dia nak buat macam bibliografi dia, disusun kat mana nama ni, lebih mudah. Yang itu antara salah satu kelebihan dia. Siapa ni dia ni? Imam Ahmad. Nama dia Abu Abdullah. Yang ni Imam Ahmad ni selalu dipanggil dengan nama first name dia, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Lahir kat mana? Lahir kat Baghdad. Imam Ahmad lahir di Baghdad. Tahun bila? 164 Hijrah. 164 Hijrah. Imam Malik meninggal 179. 164 Hijrah. Imam Ahmad lahir 164 Hijrah, 164 di Baghdad. Imam Malik meninggal 179.
Imam Syafi'i meninggal 204. Sebab itu guru utama Imam Ahmad ni adalah Imam Syafi'i. Guru Imam Ahmad adalah Syafi'i. Sampai Syafi'i kata, aku adalah guru dalam aku adalah anak murid kepada Ahmad dalam hadis, kata dia. Sedangkan Ahmad pun tahu Syafi'i ini hebatlah pada dah. Okey. Wa kana yakhtalifu fi sigharihi ila majlisil qadi Abu Yusuf sahibul Imam Abi Hanifah. Yakhtalifu fi sigharihi. Dia ni pernah menghadiri kelas tokoh di dalam mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia ada wariskan dua anak murid dan kawan dia yang paling utama dalam membentuk mazhab Abu Hanifah. Qadi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi dia datang di kelas Abu Yusuf. Summa talabal hadis, dia belajar hadis, banyak meriwayatkan daripada fiqh al-Imam Syafi'i dan juga hadis Imam Syafi'i. Kerana dia anak murid Imam Syafi'i. Dia berjalan ke Yaman, dia berjalan ke Mesir dan dia berjalan ke Syam. Ni bukan jalan holiday, belajar. Dia belajar. Okey, dia pun anak orang miskin. Ini antara tokoh, kalau kita tengok sebenarnya dalam dunia Islam tak sedikit orang berjaya di atas tangan ibu tunggal. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah hasil daripada pendidikan ibu tunggal. Kan? Imam Syafi'i tak ada ayah ketika lahir. Imam Ahmad ada ayah? Tak ada ayah. Dia telah pun menjadi anak yatim. Imam Ahmad sebut, orang yang menjaga dia tentang salat subuh ni tak pernah terlepas jamaah walaupun dalam keadaan dia terlalu ngantuk. Budak adalah mak dia akan bawa. Ketika mana mak dia nak lepaskan semua tempat ni, mak dia letakkan makanan yang dia ada semua, letak kat belakang keldai ke belakang kuda ke. Dia kata, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan sama sekali mensia-siakan hamba dia. Imam Ahmad berjalan di atas tangan seorang ibu. Dan ibu tu bukannya ada suami ataupun budak tu bukan ada ayah. Tawakal dia kepada Allah. Tawakal dia pada Allah. Imam Bukhari, ibu dia yang berdoa ketika dia kecil. Dia buta. Dia tak boleh tengok. Siapa yang berdoa kepada Allah untuk dapatkan mata dia? Ibu dia. Sebab itu dalam hayat tokoh-tokoh besar ni, jangan ingat ianya adalah daripada golongan lelaki. Dan lelaki itu, tokoh-tokoh itu lahir daripada dan juga dibesarkan oleh ibu yang bersendirian, yang bukan kaya, yang susah, tapi tawakal dia kepada Allah. Bayangkan apa yang ibu kepada Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i dapat di syurga nanti. Bayangkan orang menyebut tulisan daripada tangan anak dia. Mak dia mungkin tak hafal hadis kot. Imam Bukhari. Mak Imam Syafi'i mungkin tak tahu apa pun. Nak bentang kata, kau mak Syafi'i, mungkin kau tahu sikit kot, nak bentang kat kami ni, ajar kami sikit. Tak ada riwayat mak dia hebat dalam bidang ni. Imam Ahmad pun tidak. Baca tentang Imam Ahmad, hebatnya dia dibawa ataupun dibesarkan oleh ibu dia. Kesalehan dia, keilmuan dia yang dia ada. Bayangkan, yang lahirkan, membesarkan, yang apakan tu adalah seorang ibu. Mungkin dia dapat sedikit, tetapi ibunya itu dapat double mungkin. Kerana dia tu sendiri dan dia mengutip setiap daripada kebaikan yang dilakukan oleh anak dia. Bayangkan kelebihan yang ada kepada ibu tunggal ni. Dan mereka benar-benar kuat. Imam Ahmad bukan sahaja kerana keilmuan dia mungkin boleh pilih, tak apalah keilmuan itu duk senyap. Tak, dia lawan. Dan dia pun bukan dapat apa. Sehingga sebahagian tu kata, hari di mana Imam Ahmad mati dan wafat, orang yang duk pergi pukul dia, belasah dia dalam ni, dia sampaikan mogok lapar. Mogok lapar dia dengan puasa lah. Mogok lapar Imam Ahmad dalam penjara dengan puasa. Dia kata, tak kala kami melihat dia pada waktu maghrib, dia memakan buah-buahan yang tidak ada pada musim dia. Dia makan pada musim dia, tidak ada pada musim dia. Dan Imam Ahmad tak pernah bercerita bahawa dia ini, aku ada keramat Allah Ta'ala bagi. Dia tak pernah kempen benda tu. Tapi yang diriwayatkan selepas daripada anak-anak dia bercerita kepada anak dia, Allah Ta'ala berikan.
Dia dipukul, dia macam-macam. Macam-macam. Tak kala dia meninggal. Sebahagian riwayat kata apa? Orang ingin mensalatkan dia berwuduk daripada duha sampai ke asar. Untuk mensalatkan dia. Untuk mensalatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Hayat dia dalam keadaan yang cukup tertekan, orang tangkap, orang apa. Dia diambil daripada rumahnya untuk dipenjarakan ketika tak kala dia ingin memulakan salat tahajud dia. Salat tahajud. Dia sampai dan dia berdoa kepada Allah, aku sampai di tempat itu, sama ada aku mati ataupun pemerintah mati. Allah kabulkan pemerintah mati. Dia berzikir, dia apa semua. Dan semua tu ketika mati yang ataupun dia keluar, dia sakit, dia kena, yalah orang tua kena kan. Bayangkan kita punya penjara sekarang ni hebat lagi lah berbanding dengan penjara dulu. Tapi dia kena pukul, dia kena apa? Siapa yang nak pergi hantar kat Suhakam ke, kat UN ke apa? Tak ada. Dia kena. Dia kena. Jadi nak tengok kita nampak, oh hebat, dia hafal hadis. Dia bukan hafal hadis saja, dia bukan berjalan ada tunggu setiap bulan adanya scholarship. Tak ada. Sampai Imam Bukhari, Imam Ahmad makan daripada apa sahaja pokok-pokok kayu untuk melapik perut dia, kerana dia tak mampu apa. Dan untuk bercerita tentang prinsip dia yang kukuh, keilmuan dia yang hebat, apa semua ni, dia tidak menjalani proses itu dengan mudah. Tak dengan mudah. Kerana itu kita mohon pada Allah sabat, dan juga kita ada keturunan yang boleh memberikan kebaikan ini setelah daripada kita tua dan selepas daripada kita mati, seperti mana adanya ibu dan insya-Allah ayah-ayah kepada Al-Imam Bukhari, kepada Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Orang puji dan orang doakan mereka ni. Seorang sebut Imam Bukhari rahimahullahu taala, tu doa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bukan sahaja dia sedikit, banyak. Wa kana ayatan fil hifzi wa ilal hadis. Bahasa ni dahsyatlah. Dia ini merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala di dalam menghafal hadis, apatah lagi hafal Quran lah, ilal hadis, dan juga wakana yahfadhu alfu alf. Ini bahasa dia. Dan dia ini Imam Ahmad ini menghafal alfu alf, seribu. Maksudnya jumlah 1000 3 kali kosong, apa dia? 1,000,000 riwayat hadis. Seperti mana yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi, dia menghafal riwayat yang berbeza itu sebanyak 1,000,000. Sebanyak 1,000,000. Sebab itu sampai tahap bila orang tanya Musnad Ahmad ni macam mana, dia kata kalau kau tak jumpa hadis lain daripada dalam yang apa yang aku tuliskan ni, tu bukan hadis. Sebab dia dah kumpulkan sebanyak-banyaknya dalam Musnad Ahmad. Dia hafal di dalam riwayat, jalur riwayat itu adalah 1,000,000. Dia meninggal di Baghdad pada tahun 241 Hijrah. 241. Dia meninggal lebih awal beberapa belas tahun berbanding Imamul Bukhari 256. Dia tahu dah kalau dia ambil Imam Bukhari, tahu dah kalau dia ambil jalan Imam Ahmad, dia akan end up dengan benda yang sama. Tapi dia tak kisah. Dia tahu Imam Ahmad macam mana kena. Umur, ialah beza berapa belas tahun saja. Sebab mati kan. Mati dalam jangka masa 11 tahun, berapa belas tahun. Dia tahu dah Imam Ahmad akan mati macam ni, dalam keadaan ataupun dalam kehidupan dia akan kena teruk. Aku jalan ikut Imam Ahmad, aku confirm akan kena. Tapi that's not the issue. Kita akan balik kepada Allah dan kita akan dihitung. Pendirian apa dalam politik ke, dalam ekonomi ke, dalam sosial. Seronok. Siapa tak seronok jabat kerajaan? Tapi kita akan mati. Percayalah dan berimanlah, kita akan mati. Hayat ini akan terputus. Kita akan berbaring berseorangan. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan balik pada kami ini berseorangan. Kawan yang kata 133 SD ke, kawan yang 114 SD ke, tak akan duduk dengan kita. Kita akan bersendirian menjawab depan Allah. Berani anda? Mampu anda? Tak mampu.
jangan berani untuk menempah kecelakaan di akhirat. Sebelum pergi akhirat lagi, kat kubur tu tunggu bila nak habis tang ni. Dia ingat dia duduk dalam kubur tu, dia berseorangan, dia akan habis kubur tu pergi ke syurga dah. Dah. Kubur itu adalah pintu kepada neraka ataupun pintu kepada syurga. Ia belum lagi syurga dan neraka. Kubur adalah pintu kepada awalan kepada syurga ataupun neraka. Masuk pun dah teruk kena bantai. Takkan awak rasa nanti pergi ke neraka nanti kena bantai lagi kurang? Tak. Sebab itu tindakan ini ada nilainya, syurga ataupun neraka. Itu saja. Okey, kedudukan dia sedikit lagi sebelum habis. Berapa jumlah hadis yang ada di dalam musnad ni? 27,688 hadis. 27,688 hadis berdasarkan kiraan Muassasat Qurtubah di Masar. Cetakan Cordova yang nama company lah tu. Muassasat Qurtubah di Masar, di Mesir. Adanya ruwiya fihi, adanya riwayat sahabat 1056 riwayat daripada sahabah lelaki dan perempuan. Yu'tabarul musnad ajma' kitab fi sunnah, dan dianggap musnad Imam Ahmad ini yang paling luas, yang paling banyak, yang paling tebal, yang merekodkan ataupun yang tertulis daripada sunnah. Wa fihi ziyadat, dan adanya tambahan, musnad ini adanya tambahan, disempurnakan oleh anak lelaki kepada Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia buat tambahan nahwa 10,000 hadis, lingkungan dalam 10,000 hadis. Wa kullu ma fil musnad sahih, dan seluruh apa yang ada dalam musnad itu adalah sahih, seperti kata Abu Musa al-Madini. Ada yang menyatakan sahih, tapi hakikatnya bukan semua. Tidak semua, ada bercampur. Walakin yara ba'd al-ulama, tapi sebahagian ulama kata tak semua sahih. Kerana pada fihi iddatun ahadis, adanya sejumlah hadis yang direkodkan, diklasifikasikan sebagai dhaif, sebagai mungkar, hadis dhaif yang teruk, bahkan ada yang palsu. Sebab Imam Ahmad susun berdasarkan riwayat sahabah, bukan berdasarkan kesahihan dia. Sebab dia boleh dianggap ensiklopedia, kan, ensiklopedia. Okey, kat mana tempat Musnad Ahmad di kalangan ahli sunnah ni? Bukannya penting tak penting, bukan itu persoalannya. Di martabat nombor mana? Tartibul kitab, bukan ni. Rattabahu, bukan makanah. Okey, dia tak sebutkan tentang makanah, kedudukannya di dalam ilmu hadis. Tartibul kitab, susunan kitab dia, Al-Imam Ahmad menyusun nama-nama sahabah dalam kitab ni. Fa ahadits Abi Bakar As-Siddiq, hadis-hadis yang direkodkan daripada Abu Bakar, contohnya fi makanin wahid, ada pada tempat yang pertama, sebab dialah manusia yang paling afdal selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hampir merupakan pandangan ijma' di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Maka kedudukan dia pertama dalam musnad itu. Okey, dan dia namakan sebagai Musnad Abi Bakar. Dalam Al-Musnad tu Musnad Abi Bakar, sanad-sanad yang diambil daripada Abu Bakar. Wa hakadha ahadithus sahabatil akharin, dan begitulah susunan yang lain. Wa qaddama ahadithul al-asharat mubasysyirina bil jannah, dia mengawali dengan 10 orang yang dijanji masuk syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lain. Thumma ahadits ahli bait, kemudian hadis-hadis daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika laisa hunaka ay tartib, dan kemudian dia susun ikut, tidak secara tersusun yang awal lah, kerana yang awal ni ada kedudukan khusus di sisi agama. Okey, antara contoh yang mana yang mensyarahkan kitab musnad ni, bayangkan nak buat hadis dia pun sampai 27,000 hadis. Sahih Bukhari itu pun dah sedepa dah, hadis dia tak banyak. Kalau 27,000, jadi orang nak pergi buat semua ni pun fikir 3-4 kali
Jadi ada salah satu yang disebutkan dalam ni adalah yang disusun oleh Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati yang meninggal pada 1378 Hijrah. Baru ni 1378 Hijrah. Dia susun ikut abwab al-fiqhiyah dan mawdu'at ilmiah macam yang lain. Dia namakan kitab dia Al-Fathur Rabbani li tartib musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Thumma syarahahu wa sammah, dan kemudian dia syarahkan kitab itu sebagai Bulughul Amani fi Asraril Fathir Rabbani. Bulughul Amani. Jadi yang ni tidaklah terkenal sangat seperti yang lain kerana kebanyakan orang yang merujuk kepada kitab Imam Musnad ini tidak merujuk kepada makna dia tapi kepada syarah dia sangat kerana terlalu luas, kerana tidak ada yang nak syarahkan begitu panjang, tetapi kedudukan dia banyak hadis-hadis yang boleh dirujuk di dalamnya kerana terlalu banyak satu, dan boleh didapati sanad dia. Kalau hadis itu sahih ke tak sahih ke, kita akan mengetahui siapa yang bermasalah di dalam sanad kerana ada rekod sanad di dalamnya. Alright, wallahu taala alam. Kita dah kenal terjemah latar belakang kepada tokoh-tokoh hadis utama dalam ilmu hadis. Tapi secara umum kita perlu untuk ketahui ada banyak lagi. Itu hanya mungkin 1 ataupun 2% daripada keseluruhan tokoh dan nama itu, dan mereka mempunyai sejarah kehidupan dan penulisan yang tersendiri yang sangat bermakna untuk kita ambil manfaat daripadanya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, pasal apa ni amalan Ahlul Madinah tu, bagi contoh sikit. Salah satu yang masyhur tu kan puasa 6 kan. Antaranya adalah amal ahli Madinah yang menjadi kita panggil sebagai kontroversi. Banyaklah benda yang lain, tapi yang paling terkenal adalah puasa 6, iaitu puasa 6 hari selepas daripada Syawal. Imam Malik di mazhab Maliki lah, Imam Malik menolak dia kerana menganggap bahawa itu tidak menjadi masyhur dan dikenali di kalangan ahli Madinah. Sungguh pun hadis yang menyebutkan itu sahih. Jadi penilaian dia oleh kerana hadis ini berlaku masalah dan kemungkinan besar tidak sahih disebabkan ahli Madinah tak buat. Jadi pertimbangan ahli Madinah tidak buat itu menyebabkan sesuatu riwayat itu dianggap sebagai lemah kerana unsur yang ada dalam ahli Madinah itu. Tapi ia tidak dipegang oleh semualah. Lagi semua, dan adalah kritikan-kritikan yang lain. Cuma di kalangan para ulama mazhab Maliki ketika mana mempertahankan hujjah amal ahli Madinah ni cukup dahsyatlah. Hebat. Yang ni yang kita panggil sebagai jurus yang hebat di dalam perbahasan fiqh. Sebab pertama di dalam ilmu hadis, yang kedua dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh. Jadi ini penting. Salah satu dia mungkin tak ada kena-mengena dengan kita pun, tapi kalau kita nak pergi belajar yang detail, kita perlu sedar bahawa ada perbahasan yang agak signifikan terhadap amal ahli Madinah di dalam pengeluaran satu hukum dan mentashih atau mentad'if sesuatu hadis. Jadi kalau dia mazhab Malik, dia tengok hadis ni tak ada, amal ahli Madinah tak buat ni, hadis tentang puasa 6 dia dikira sebagai dhaif lah. Tapi bagi kita yang tidak mengambil, kita tak taken into consideration amal ahli Madinah sebagai asas kepada hukum agama atau fiqh ataupun proses untuk mensahihkan satu hadis, kita kata tak ada, dia cukup 5 syarat, dia apa semua jalan, hadis itu sahih dan ada amalan dan ada fadilat dia. Jadi memang itu antaranya adalah antara yang paling masyhur adalah puasa 6. Adalah puasa 6. Jadi itu kerana Imam Malik kata ahli Madinah ketika tidak dikenali berpuasa 6 selepas daripada Syawal. Okey. Jadi kalau katakan yang lepas pada Syawal tu tak puasa disebabkan malas ke kan? Dia bolehlah bagi dah aku ni pegang pandangan Imam Malik. Nampaklah kurang berdosa, quote and quote berdosa sikit bila tengok semua orang puasa 6 ni kan. Tapi kita kena ingat, sebarang benda sunat jangan dianggap sebagai wajib. Bila orang tak buat, kita anggap macam kurang nilai agama, tak puasa. Takkan tak puasa 6. Puasa itu sunat. Kalau katakan nak kata takkan tak puasa Ramadan, tu tak apa kita nak kata sebab tu wajib sama kita. Tapi orang perempuan tak boleh nak ni kan. Yang lelaki je lah yang kita boleh ni.
Tapi akhirnya itulah secara umum. Wallahu a'lam. Semoga Allah rahmati kita. Nas'alullah yaj'alna wa ja'alakum minal ladzina tattaba'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alna min tabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.